Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. Petang ini kita sambung lagi tazkirah kita, iaitu membicarakan berkaitan dengan kasih kepada kemegahan. Kasih kepada kemegahan ini merupakan salah satu daripada sifat yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini berdasarkan firman Allah, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Allah Ta'ala kata negeri akhirat itu naj'aluha, kami jadikan dia lilladhina la yuriduna, kepada mereka-mereka yang tidak menghendaki uluwan fil ardi, ketinggian di dalam dunia ini, wala fasada, dan juga negeri akhirat ini kami sediakan kepada mereka yang tidak inginkan melakukan kebinasaan. Oleh itu, sidang penonton yang dihormati sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut perkataan negeri akhirat. Negeri akhirat Allah Ta'ala sediakan khas untuk siapa dia? Untuk mereka yang tidak menjadikan kemegahan, ketinggian itu, mana kemegahan, dan bagi mereka yang tidak menginginkan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Maknanya duduk dalam dia bukan berarti tak boleh nampak hijab, boleh. Hijab untuk meneruskan kehidupan itu adalah disuruh, kerana kita masih berada dalam dunia. Dan nak meneruskan kehidupan ini memerlukan kepada kita hijab. Dan hijab itu pun juga merupakan ibadah. Jadi yang dilarang adalah kemegahan. Sampai pingkat kita bekerja, tak teringat kepada Allah Ta'ala. Apabila diberi kekayaan, kita tidak menggunakan kekayaan itu untuk membantu, untuk menolong orang. Apatah lagi sekarang di saat umat Palestin diserang oleh Israel. Sepatutnya inilah masa dan ketika yang terbaik untuk orang-orang kaya, orang-orang yang Allah Ta'ala beri lebihan harta, membantu saudara seagama kita. Hantar banyak-banyak, jangan duk simpan banyak-banyak. Tapi tak, yang kita tengok kebiasaan orang yang suka menderma ini ialah orang biasa-biasa, orang yang tidak kaya. Orang yang tidak kaya. Jadi oleh itu dikatakan asharatu khisalin tablughul 'abdu manzilatil akhyar wa yanalu biha darajah. Disebutkan oleh para alim ulama, ada 10 perkara yang membolehkan seorang itu sampai kepada kedudukan orang-orang yang pilihan Allah. Wa yanalu biha darajah, dan akan menyampaikan kedudukan yang tinggi. Jadi apabila dia lakukan 10 perkara ini, Allah Ta'ala jadikan dia orang yang pilihan Allah, dan Allah Ta'ala akan sampaikan dia kepada kedudukan yang paling tinggi. Mana dia? Yang pertamanya kasratus sedekah, orang yang banyak bersedekah. Tengok. Jadi apabila banyak sedekah, adakah dia boleh jadi kaya? Payah nak jadi kaya. Apabila nak kaya, datang orang minta derma, kena bagi derma, dan derma pula tak boleh nak bagi sikit, sebab dia banyak duit. Takkanlah nak bagi RM10, nak bagi RM50, sebab dia orang yang jutawan. Sudah tentu dia kena bagi sekadar mana yang dia ada. Baik, yang kedua, al-julusu ma'a man yuzakkiruhu bil akhirati wa yuzahiduhu fid dunya. Yang kedua, dia duduk bersama-sama dengan mereka yang selalu mengingatkan Allah Ta'ala tentang akhirat. Orang yang selalu menjadikan hidup dia zuhud dengan dunia. Maknanya orang yang suka mengajar lah. Orang yang suka mengajar, orang yang suka menyampaikan ajaran-ajaran agama, orang yang selalu memberi ingatan tentang kematian, dia duduk dalam majlis itu. Yang ketiga, kasratu tilawatil Quran, memperbanyakkan baca Quran. Tengok, apabila banyak baca Quran,
maka jiwa kita akan menjadi tenang. Jiwa kita tidak suka sangat kepada dunia ini, tidak suka sangat kepada kemegahan. Apa erti kemegahan? Jika ianya bersifat sementara, tidak ada erti. Bahkan sebaik-baik manusia, mereka inginkan kemegahan yang menyebabkan mereka kekal abadi. Makna kemegahan di akhirat. Ada tu, apa dah sibuk-sibuk sangat nak kepada kemegahan dunia, kalau ia merupakan bersifat sementara. Yang keempatnya kata dia, silaturrahimi, menghubung silaturrahim. Menghubung silaturrahim ini adalah satu perkara yang amat diperlukan. Sebab itulah Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, man masya li ziyarati walidayhi, sesiapa yang berjalan tujuannya untuk menziarahi ibu dan ayah dia, kataballahu lahu bikulli khatwatin, Allah Ta'ala menulis kepada dia bagi setiap langkahan itu mi'atu hasanatin, 100 kebaikan. Ya Allah, besarnya setiap langkah. Dan nak nyapa ke rumah ayah dia, kena rumah ayah dia di Kelantan, ataupun di Perlis, ataupun di Pulau Pinang, ya Allah Rabbi, jauhnya. Makna setiap langkahan 100 kebaikan Allah Ta'ala tulis. Wa maha anhu mi'atus sayyi'ah, waktu yang sama Allah Ta'ala menghapuskan daripada dia, Allah Ta'ala hilangkan daripada dia, Allah Ta'ala delete daripada dia 100 kejahatan. Wa rafa'a lahu mi'ata darajah, yang ketiga Allah Ta'ala tinggikan kedudukan dia 100 darjah. Orang duduk di bawah dia 100 ke atas. Fa idza jalasa baina yadayhima, maka apabila dia duduk di hadapan ibu dan ayah dia, wa takallama ma'aha bi tibil kalam, dan dia bercakap dengan ibu dan ayah dia dengan sebaik-baik cakapan, a'tahu Allahu yaumal qiyamah, Allah beri pula kepada dia bila? Akhir akhirat. Hak tadi Allah Ta'ala beri sekarang. Sekarang ni Allah Ta'ala beri kepada dia pulangannya di akhirat. Nuran, Allah Ta'ala beri kepada dia cahaya. Yas'a baina yadayhi, yang menerangi keseluruhan tubuh badan dia. Ya Allah Rabbi, hebatnya. Tak perlu guna lampu lagi dah. Fa idza kharaja, maka apabila keluarlah dia, min indihima, daripada ibu dan ayah dia, maksudnya keluar, tinggallah balik. Kharaja maghfuran lahu, keluarlah dia dalam keadaan dia diampunkan semua dosa dia. Ya Allah Rabbi, ya Allah, untungnya orang yang masih lagi mempunyai ibu dan ayah. Ya Allah Rabbi, amat rugilah bagi mereka yang ibu ayahnya sudah tidak ada. Namun perbanyaklah berdoa kepada mereka, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri juga kebaikan yang banyak. Baik, itu yang kelima. Itu yang keempat. Yang kelima, iyadatul marid. Dia sentiasa mengziarahi orang sakit. Dengar berita kesakitan, datang ziarah. Dengar saja jiran dia sakit, datang ziarah. Tak kira sama ada sakit di rumah ataupun di mana-mana. Tapi di waktu sekarang tak bolehlah. Sebab kita tidak digalakkan untuk mengunjungi di zaman saat kita berdepan dengan COVID ni. Cuma perbanyakkan doa. Walaupun apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala, apa yang disuruh oleh agama itu tidak dapat dilakukan oleh kerana ada kekangan, ada masalah, maka sudah tentu dibolehkan kita melakukan perkara yang kedua, perkara yang ketiga, perkara yang keempat. Mana plan alternatif itu terlalu banyak. Yang keenamnya kata dia, qillatu mukhalatatil aghniya alladhi shaghalahum ghina'uhum 'anil akhirah. Kata dia, hendaklah mensedikitkan bergaul dengan orang-orang kaya. Kenapa pula jadi gitu? Disuruh supaya jangan banyak berkecimpung, jangan banyak bersama-sama dengan orang-orang kaya.
Itu salahkah? Kaya yang mana menjadi kesalahan? Kaya yang syaghalahum ghina'uhum anil akhirah. Kaya yang di mana kekayaan mereka ini menyebabkan mereka lupa kepada akhirat. Hanya mereka bercakap tentang bisnes saja. Cakap tentang kekayaan saja. Cakap tentang nak hidup dalam dunia saja. Yang ni tak boleh kita banyak bergaul dengan dia. Kenapa? Lama-lama hati kita berubah menjadi suka kepada dunia juga. Jadi sekali-sekala tak apa, tak jadi masalah. Baik, yang ketujuh, kasratut tafakkuri fima huwa sairin ilaihi ghada. Kasratut tafakkur fima huwa sairun ilaihi ghada. Mana hendaklah mensedikitkan memikir pada barang-barang yang akan dilakukan pada besok hari. Sikit sangat. Tak payah. Tak payah nak mikir. Esok aku nak buat apa Esok aku nak buat apa? Esok aku nak buat. Jangan. Sebab barang esok belum tentu lagi akan tiba. Sebab kematian kita pada bila-bila masa saja dia akan datang. Jadi oleh yang demikian, yang esok tu kita serahlah kepada Allah Ta'ala. Sebab rezeki esok tu dah pun ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sewaktu ditiupkan ruh lagi. Jadi oleh demikian, sepatutnya kita memikirkan apa yang perlu aku lakukan, apa yang perlu aku perbanyakkan, apa yang perlu aku bereskan. Antara aku dengan Allah Ta'ala, antara aku dengan jiran aku, untuk memastikan supaya jika berlaku kematian pada waktu itu, aku tidak ada terikat dan tidak ada kesangkutan dengan sesiapa pun. Sama ada dengan manusia ataupun dengan Allah Ta'ala. Baik. Yang ke-8, qasrul amal wa kasratu zikril maut. Hendaklah mengsedikitkan angan-angan, impian tu jangan banyak sangat. Bila kita menjadi manusia yang baik dengan Allah Ta'ala, impian untuk nak dapat itu, nak dapat ini tu jangan banyak. Sebab kalau kita banyak nak memiliki itu, memiliki ini, sudah tentu kita akan mengambil masa kita ini sejumlah yang banyaknya untuk dunia kita lah. Kecuali kalau kita memikirkan aku nak buat sekolah tahfiz, aku nak buat penempatan anak-anak yatim, aku nak bantu rakyat Palestin, aku nak pastikan orang Islam ini mendapat pembelaan di kalangan orang-orang yang kurang bernasib baik. Kalau begitu tak apa. Nak panjangkan angan-angan pun tak apa. Baik, wa kasratu dzikril maut, wa kasratu dzikril maut. Dan hendaklah memperbanyakkan mengingatkan kepada kematian. Andai kata aku mati, bagaimana keadaan aku? Dan apakah aku mampu menjawab segala soalan muka nakir? Dan siapa akan menjadi teman setia aku? Dan bagaimana keadaan aku di sana? Seharusnya kita mikir begitu. Jadi apabila kita fikir, sudah tentu kita akan menjadi rajin untuk melakukan amal ibadah. Kenapa? Sebab kita tahu bila mati, tidak ada lagi ruang untuk kita melakukan amal ibadah. Tidak ada lagi ruang untuk membolehkan kita berdoa. Tidak ada lagi ruang untuk membolehkan kita menderma. Dan segala-galanya tidak boleh lagi dah. Baik. Yang terakhirnya, yang ke-9, luzumu lahu samtu wa qillatul kalam. Hendaklah melazimi dia. Banyak diam. Dan kata dia, hendaklah mensedikitkan cakap. Mana anda kata perkara yang tak banyak manfaat dia, baik kita diam daripada bercakap. Anda kata perkara tadi banyak memberi manfaat, maka bercakaplah. Sebagai contoh, kita mengajar. Kita mengajar ni kita kena bercakap. Kita tak boleh banyak diam. Ini kalau benda-benda yang memberi manfaat, banyak diam. Benda yang tidak memberi manfaat, duk bercakap bobe. Duk hantar WhatsAppnya, hantar Instagramnya, hantar dalam Facebooknya, salim sentiasa menulis. Sedangkan berita-berita yang kita hantar itu adalah berita yang tak pasti, berita yang tak tahu asal usulnya dan tak daripada mana. Jadi kita kadang-kadang kita rasa seronok apabila kita merasakan kita orang yang pertama yang boleh menyebarkan berita tu. Ini merupakan satu sifat yang memang tak berapa bagus. Sahabat-sahabatku, tak bagus. Memang tak bagus. Mana benda yang sahih, jadilah kita jago. Tak jadi masalah. Mana jadilah kita orang yang pertama untuk menyebarkannya. Memang itu disuruh oleh agama.
Jadi sekarang kita tengok di akhir ini banyak sangat sahabat-sahabat kita ni dah hantar benda-benda yang kadang-kadang kita pun jadi bingung. Kadang-kadang dia orang yang cakap tu dia kata dia ambil berita ni daripada hospital. Hospital mana? Dia tak beritahu siapa dia. Yang cakap tu sepatutnya dia beritahu. Dia tunjuk muka dia. Kan? Kemudian kalau dia kata ambil daripada doktor mana? Beritahu. Ni tak dia cakap gitu, kita bila dengan cakapan dia terus kita sebar. Mabuk betul belaka kita ni. Baik, yang ke-10-nya at-tawadhu' walubsuddin. Yang ke-10-nya kata dia adalah tawadhu', makna merendah diri. Walubsuddun, dan sentiasalah memakai pakaian-pakaian yang hina-hina, pakaian-pakaian yang tak nampak baru sangat. Jadi untuk tidak menunjukkan kita ni megah. Dan wa hubbul fuqara, hendaklah kita sentiasa menyayangi, mengasihi orang-orang yang fakir miskin. Wal mukhalatatu ma'ahum, dan selalu kita bergaul dengan mereka ni. Kemudian wa qarbul yatama wal masakin, dan hendaklah menghampiri anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin. Wa masru'usihim, dan sentiasalah mengusapkan kepala mereka. Jadi ini merupakan ajaran yang diajarkan. Baik, kata para alim ulama, apabila kita melakukan 10 perkara ini, sudah tentu kita akan berada di kedudukan orang-orang yang terpilih. Sudah tentu kita akan berada di kedudukan yang paling tinggi. Mana dia? Ke-10 perkara yang saya sebut ini, semua sekali adalah mengundang keredaan Allah Ta'ala, yang menyebabkan hati kita sentiasa tidak megah dengan Allah Ta'ala. Hati kita sentiasa menjadikan Allah Ta'ala tempat kebergantungan 100% kita. Ini jarang kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Banyak kita bergantung kepada apa yang kita ada. Kadang-kadang kita bergantung kepada apa yang kita miliki. Kadang-kadang kita bergantung dengan rakan taulan kita. Kadang-kadang kita bergantung dengan kepada ketua jabatan kita. Jadi kebergantungan itu adalah menjadi satu kesalahan. Tempat pergantungan kita mestilah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab Allah Rabbul Khaliq, Rabbul Makhluk. Kerana Allah merupakan Tuhan pencipta kita semua. Jadi sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan pada petang ini. InsyaAllah kita sambung lagi tazkirah kita pada masa akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.